محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أجرنا من النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wa 'ala izzati rasul. Allahumma aghnina bi halalin haramin min siwa. Allahumma aghnina bi halalin haramin min siwa. Allahumma aghnina bi halalin haramin. Allahumma aghnina bi halalin haramin. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallahi ittaqullaha usikum wa iyaya fattaqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian online pagi ni. Jadual sepatutnya di surah At-Tayyibah, mana Bukit Puchong. InsyaAllah kita online pagi ni, kuliah subuh, sambung. Kalau tak silap saya, sambung kuliah Kitab Tanbihul Ghafilin. Masih lagi tajuk Fadilat Bulan Ramadan, insyaAllah. Kalau salah, mohon info secepat mungkin. Mohon WhatsApp ke
mohon share sambil kita Al-Fatihah, kita share dengan grup surau Thayyibah Bandar Bukit Puchong, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Surah Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Kalau dalam kitab lama muka surat, kitab baru muka surat 373. Kalau kitab lama kemungkinan insyaAllah kitab lama muka surat Fadilat Ramadan, insyaAllah. Dalam 658 waktu saya sampai kita lama geng-geng surau, mohon sahabat-sahabat surau muka surat 600 lebih, 658 silap saya, insyaAllah. Masih lagi bab fadilat bulan Ramadan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Amsi dari Kaissamah berkata, para ulama, mohon komen suara insyaAllah. Para ulama berkata, dari bulan Ramadan hingga Ramadan yang akan datang, dari haji ke haji dan Jumaat ke Jumaat dan sembahyang ke sembahyang yang lainnya, menjadi penebus dosa-dosa yang terjadi di antara selama ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Maksudnya dia dibersihkan bab dosa-dosa kita selama tidak selama bab tak dibuat bab dosa besar, tak termasuk dosa besar. Ramadan lepas sampailah Ramadan sekarang. Kita tak lama lagi nak bulan Ramadan. Tak sampai 40 hari lagi dah. Maksudnya dari bulan Ramadan sampai bulan Ramadan sekali, tak lama lagi akan dihapus bab dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dosa besar tak termasuk, maksudnya dosa besar tetap dosa besar, ya. Menjadi penebus dosa-dosa. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, apabila telah tiba bulan Ramadan, berkata, selamat datang yang akan membersihkan kami, sebab Ramadan ini semuanya baik. Puasa pada siang harinya dan bangun pada malamnya, dan sedekah belanja dalam bulan ini sama dengan memberi belanja untuk perjuangan jihad fi sabilillah. Tu tuan-tuan, dahsyatnya, hebatnya fadilat bulan Ramadan, ya. Siang tu lain ibadahnya, malam pun lain ibadahnya. Mohon sahabat-sahabat komen ni, insyaAllah. Sahabat Puchong, surah Thayyibah. Saya ulang balik, Umar Al-Khattab. Maaf, internet tersekat-sekat. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila telah tiba bulan Ramadan berkata, selamat datang yang akan membersihkan kami, sebab Ramadan ini semuanya baik. Puasa pada siang harinya, bangun pada malamnya, dan sedekah
belanja pada dalam bulan ini. Sama ada dengan beri belanja untuk perjuangan fi sabilillah, perjuangan jihad. Hebatnya bulan Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa pada siang harinya dan bangun malam harinya kerana iman dan mengharapkan pahala jaminan Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini satu lagi statement, ya. Siapa, Rasulullah SAW bersabda, siapa puasanya harinya pada siang harinya, malam harinya kerana iman, bangun malam, kemudian harapkan jaminan Allah, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nak ingatkan balik tuan-tuan yang saya catatkan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ya. Esok tu puasa, maghrib tu kita dah standby. Situlah permulaannya. Kalau besok confirm puasa, petang tu, maghrib tu kita dah standby lah. Masa itulah kata ulama, Allah renung kita. Kalau yang pertama tu, hari pertama tu Allah renung dengan rahmat, maka kata ulama, sebulan Ramadan itulah kita direnung Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Hari pertama tu, kat mana hati kita? First day, ya, bukan besok puasa, malam besok, malam pertama puasa, ya, selepas maghrib tu, kat mana hati kita? Keberadaan hati kita di mana? Tu ulama menceritakan, kalau malam tu Allah renung kita dengan rahmat, maka sebulan Ramadan itulah kita penuh dengan rahmat. Rahmatnya tuan-tuan, kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Jangan dilepas peluang. Pasal apa? Setahun sekali, tuan-tuan. Setahun sekali Ramadan. Tak kiralah dia PKP ke tak PKP ke, Ramadan tetap setahun sekali. Allah bagi peluang. Ingatkan tahun ni tak berjumpa, rupanya jumpa juga. Ini kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita panjang umur. Habis ni nak Rejab, hari ni dah 22 Rejab, dah masuk 21 Rejab, 22 Rejab, maksudnya kita dah tinggal habis 8 hari lagi, dah masuk bulan Syakban, habis Syakban, Ramadan. Minta kepada Allah Ta'ala panjang umur kita, ya. Kita dah tengok dah, banyak ramai lah sahabat-sahabat kita, ada yang pergi tak sampai habis Ramadan, ya. Ingat lagi kita di surah Taibah macam mana Allah panggil sahabat-sahabat yang di sebelum Ramadan habis. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pun pergi bulan Ramadan tahun lepas, 7 Ramadan, betul-betul PKP, COVID lagi. Tu betul-betul 7 Ramadan, Khamis malam, Jumaat 12.32 malam. Tu, ya. Tapi dia hebatlah Tuan Guru. Pasal apa? Mati malam Jumaat bulan Ramadan. Allah, tuan, itu kena renung kita. Kelebihan bulan Ramadan yang ditemui oleh Tuan Guru kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu min 10 ila 7 ila 7 ati di'fin illa sawmu fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwat wa ta'amah wa syarabahu min ajli
was-sawmu junnatun walit-ta'imi farhatani farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbihi yaumal qiyamah. Semua amal anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 lipat ganda, kecuali puasa. Maka puasa itu khas untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat, makan dan minum keranaku, dan puasa itu sebagai perisai. Dan untuk orang yang puasa 2 kegembiraan: gembira ketika menghadapi kesaat berbuka puasa, dan gembira kelak bila bertemu kepada Tuhan pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat. Renung. Ya. Rasulullah SAW menceritakan sabda ya, Allah Ta'ala berfirman, semua amal anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 lipat ganda. Allah, tuan. Bukan calang-calang hari, bukan calang-calang bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena praktis dari sekarang, daripada Rejab sampai Syakban. Adakan stamina kita. Jangan kita terkejut bila bulan Ramadan nanti. Terkejut macam mana? Bila tak pernah berpuasa 11 bulan, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, kita tak ada stamina, lembik selembik-lembiknya. Orang yang tak makan, tak minum, lemah selemah-lemahnya, tuan. Ya. Lepas tu tak pernah praktis, bila masuk bulan Ramadan, tunggang langgang, lembik, memang selembik-lembiknya. Tu tujuan puasa, betul lah, memang tujuan puasa untuk berlapar. Ya, tujuan puasa untuk berlapar, bukan untuk cari lauk. Konsep sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang silap. Waktu bulan puasa ni, tujuan yang paling hebat ialah banyaknya kuih, banyaknya makanan. Itu yang membazir sehebat-hebat. Tak kira dah PKP ke tak PKP, kadang-kadang bimbang. Pembaziran terus berlaku. Walhal tujuan berpuasa sebenarnya untuk mengurangkan perbelanjaan antaranya. Boleh menjimatkan perbelanjaan, boleh mendapat kesihatan yang baik. KKM ataupun doktor-doktor dah beritahu dah, bila orang berpuasa, hasilnya salah satu ialah sihat. Sihat-sihatnya, sesihat-sihatnya manusia. Tapi kadang-kadang di sini kita, di tanah Melayu ni, kadang-kadang habis puasa lagi banyak penyakit. Pasal apa? Tak karuan makan, tak manage bila berbuka ataupun bersahur. Itu kena renung kita. Yang sedihnya pembaziran. Ya. Bila bab pembaziran ni nak berlaku, Allah murka, tuan-tuan. Kita pun hilang. Kita hilang dengan bab malu kita dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah bagi macam-macam nikmat, tapi kita tidak tahu nak manage mana yang sepatutnya kita makan, mana yang tak sepatutnya kita makan lebih. Pasal apa? Bila pembaziran berlaku, kita terlupa ada orang yang masih lagi tak makan walaupun bulan Ramadan masih lagi. Kadang-kadang berpuasa seterusnya di Syria, di Rohingya, gelandangan dan macam-macam. Tak tentu hala makan. Kita berseronok sampai terbuang-buang makanan. Tu kadang-kadang kena ingat, bila Allah bagi peringatan macam ni, kan hebat. Peringatan apa? Peringatan tu mesej untuk kita sebenarnya. Ya, semua orang dapat, kita dapat direct daripada Allah Ta'ala. Sama juga bila kita baca ayat Quran, satu ayat kita dapat mesej daripada Allah Ta'ala. Allah tunjukkan semua, tapi kita baca sendiri, kita buka terjemahan, kita tengok tadabbur dia, satu point, satu main, maksudnya kita dapat mesej direct daripada Allah Subhanahu. So, direct kita retikan bab tu, kita fahamkan betul-betul, satu tazakkur pada kita,
iaitu peringatan yang kita dapat. Bila kita dah dapat peringatan, apa sebenarnya lepas itu berlaku? Tindakan kita pula ke mana sebenarnya? Bila dapat peringatan. Sebabnya bila dapat peringatan, kita ambil tindakan. Tak ada jalan lain. Taat Allah, taat perintah Allah, taat Rasulullah SAW. Ni kadang-kadang kita jaga bab waktu Ramadan, ya, insya-Allah. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sudah. Kemudian, ya, bila dapat puasa dilipat ganda kecuali puasa. Semua amal anak Adam dilipat gandakan dari 10 hingga 700 lipat ganda. Sembahyang dikira orang. Bila sembahyang dikira orang, pahala dia. Sembahyang sunat sekian, sembahyang berjemaah sekian, sembahyang bujang sekian, sembahyang orang dah berkahwin sekian. Saya tak lupa lah kata Datuk Ismail Kamus dulu. Orang bujang kalau sembahyang seorang-seorang, pahala dia 1 kali 1. Bila pergi masjid, surau berganda pula 27 kali ganda. Pasal berjemaah. Bila dah berkahwin, 1 kali 27 kali 70. Allah, tuan-tuan. Tu kahwin 1. Kahwin 2, 3. Darabkanlah. Jangan dikirakan isteri orang tu. Darabkan pahala, kata Tok Guru. 1 kali 27 kali 70. Tu baru seorang isteri. Darab lagi malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar, tuan-tuan. Malam Lailatul Qadar berapa kali ganda? Beribu, tuan-tuan. Tu. Cuba renung. Ini kata Tok Guru. Maksudnya kita kena renung bab tu. Digandakan pahala. Tu pahala kita semayang contohnya. Kecuali puasa. Maka puasa itu khas untukku dan aku akan membalasnya. Balasan pahala puasa ialah Allah saja yang tahu. Tak boleh dikira. Sebab apa? Puasa tu Allah yang renung. Allah yang mengintai perangai kita. Tu yang baca surah Al-Baqarah yang ujung dia la'allakum tattaqun. Takwa. Ujung dia takwa. Mengakibatkan puasa tu adalah bab takwa. Kata Ustaz Somad, takwa tu diambil dia punya formula dia. Ta, qaf, waw, ya. Ta, tawaduk kita. Bila kita berpuasa, tawaduk kita. Rendah kita. Hina, terasa hina. Lembik memang selembik-lembiknya. Bila lapar, kita lembik. Pasal apa? Berhajatkan sesuatu kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Pasal pembuat makanan tu. Pencipta makanan. Kadang-kadang kita apa? Lembik selembik-lembiknya. Tawaduk kita. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Tak berani kita nak buat apa-apa. Pasal apa? Kita tahu diperhatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merendah diri. Down dia. Turun. Tidak meninggi langsung dia. Pasal apa? Dia sedang berpuasa. Orang marah dia. Dia kata, aku sedang berpuasa. Allah, tuan-tuan. Tu kena renung kita. Bimbang dia. Takut pahala puasa dia. Tu tawaduk. Qaf. Qana'ah. Cukup apa yang ada, dia merasa syukur. Lepas tu kalau berbuka puasa, air kosong, kurma saja. Cukup. Bila dia rasa bab qana'ah. Syukur apa yang ada. Tu mendidik. Qana'ah tu mendidik kita berpada-pada bila berbelanja makanan, bila makan, bila bersahur, macam-macam. Berpada-pada. Ini belum bab raya, baru bab puasa. Tawaduk, qaf, qana'ah. Cukup apa yang ada. Ambil formula tu. Saya cantik pada Tuan Guru Ustaz Somad. Tawaduk, qaf, qana'ah. Cukup apa yang ada. Waw, warak. Warak maksudnya apa? Bimbang dia nak makan
takut tertelan air wuduk contohnya. Tu mendidik kita bimbang ambil yang haram. Air wuduk manalah haram, bukan najis pun. Tapi bila ambil wuduk kan kita kumur-kumur. Bila kumur, boleh tak tertelan? Boleh tak? Bimbangnya dia tertelan, berpuluh-puluh kali dia meludah. Takut sangat tertelan air wuduk. Allahu Akbar. Tu kena renung kita. Bab mendidik puasa ni, mendidik bab warak. Bila kesan puasa, habis puasa, dia bimbang ambil yang haram. Sekupang ke 2 kupang, apa lagi berjuta-juta lagi lah. Tu didik. Tapi orang puasa masih lagi ambil rasuah, masalah besar lah. Masih lagi tak puasa. Kesan puasa tu tak ada pada dia. Tak bimbang lah. Kesan puasa tu waktu Ramadan je. Masa bulan Ramadan tak berani nak ambil rasuah. Dia kata lepas raya, dia kata. Ambil rasuah lepas raya. Ramadan tak boleh, haram. Ke mana tu tuan? Tu kena renung kita. Kena renung bab Ramadan ni hebat. Pasal apa? Ramadan yang Allah bukakan 1 bulan. Dipanggil kita, wahai orang yang beriman. Wahai, Allah panggil kita wahai. Wahai orang yang beriman. Sayangnya Allah Ta'ala memujuk kita selembut-lembutnya untuk berpuasa. Pasal apa? Allah nak sangat kita masuk ke dalam syurga. Sayang Allah. Ni sekarang pun Allah sayang kita. Tengah-tengah PKP, Allah hidangkan Al-Quran, My Quran Time. Dah masuk juzuk ke-10 tuan-tuan. Allah, surah At-Taubah. Surah yang tak pakai baca bismillah. Yang tak ada bismillah. Satu-satunya surah yang tak ada bismillah, surah At-Taubah. Juzuk ke-10. Silap saya. 10. Tu. Yang tak boleh lah. Bila bab ni, Allah hadiahkan Quran. Semalam diceritakan macam mana susahnya Nabi. Semalam kan 2 hari lepas. Surah ayat yang ke-30. Menceritakan Rasulullah payahnya Nabi nak memperjuangkan Islam, memperjuangkan Al-Quran sampai menyorok di Gua Sur dan hampir-hampir dibunuh Nabi dengan Abu Bakar. Hampir-hampir dibunuh waktu nak berhijrah ke Madinah. Nak memperjuangkan Islam yang kita dapat sekarang, selesa boleh buat kuliah streaming, live streaming. Tak payah kita ke surau buat live sekarang. Kita duduk rumah boleh lihat saya buat live ni. Kita boleh duduk di sofa, duduk di meja sambil minum, boleh tengok live streaming Ustaz Azmi kuliah. Mewah kita, semewah itu kan. Habis ni kita boleh tengok lagi My Quran Time. Mewah kita. Terlalu hebat nikmat yang kita bagi. Atau bayangkan, Nabi berjuangkan sampai hampir-hampir dibunuh. Allah selamatkan dia. Pasal apa? Nabi memang berserah pada Allah Ta'ala. Walhal masa tu dah Quraisy dah sampai depan pintu Gua Sur. Tinggal nak jenguk. Cuma tak ditindak sikit pun orang Quraisy tu nak menyenguk pintu gua. Dilihatnya ada sarang labah-labah, tak jadi. Confirm Nabi tak ada, dia kata. Walau Nabi di situ. Kalau dia terjenguk sikit lah, nampak Nabi dengan Abu Bakar, mati dah. Mesti dah dilibas, kata Ustaz Fazul. Dah dilibas pedang, kilat-kilat pedang kaum Quraisy. Itu hebatnya perjuangan Rasulullah SAW. Kita yang sekarang dah ada Quran siap baris, siap titik. Berapa lama kita dengan My Quran Time? Langsung sebab tu cantik tajuk tu, My Quran Time. Masa kita dengan Quran, berapa peratus daripada umur kita? Ini kena renung tuan-tuan. Kita masih lagi selesa dengan keadaan aman kat kampung tanah Melayu ni. Janganlah sampai Allah buka. Cari jalan ambil Quran. Jangan dibiarkan sampai berabuk tunggu Ramadan. Silap besar kita tunggu Ramadan. Bulan Ramadan habis Quran. Janganlah, teruskan non-stop. Salah satu doa zikir untuk menewaskan yang dikatakan virus ni ialah Quran juga tuan-tuan. Dia pun makhluk,
Quran tempat kita cari jalan untuk mengubati virus yang ada sekarang ni. Jangan tunggu Ramadan, tuan-tuan. Kita kadang tunggu Ramadan. Kenapa Ramadan? Ya. Bulan lain kenapa kita tak teruskan? Jangan bimbang kita tak ada perisai kita masuk dalam liang lahat, bukan akhirat tu. Dalam liang lahat tu kata Ustaz Dasuki, dalam liang lahat tu kita tak baca langsung Quran, apa benda kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ni kena rendung kita. Pasal apa? Quran tu hebatnya kaitan dengan Ramadan terlampau dahsyat. Hebatnya bulan Ramadan adanya diturunkan Al-Quran. Hebatnya Ramadan. Tu barakah dia. Bulan itulah Quran diturunkan. Balik pada kitab tadi, maknanya puasa itu khas dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat orang yang puasa, meninggalkan makan dan minum kerana Allah, dan puasa itu sebagai perisai untuk orang yang puasa dua kegembiraan. Gembira ketika menghadapi saat buka puasa, gembira kelak bila bertemu kepada Tuhan pada hari kiamat. Dua happy dia. Orang puasa ni dua kegembiraan. Apa ya Nabi kata? Pertama, gembira waktu nak berbuka puasa, seronok yang amat sangat. Pasal apa? Dia menjalani puasa tu daripada subuh sampai maghrib. Punya sabar, tuan-tuan. Ya, memang hebat cubaan-cubaan. Bulan Ramadan je, puasa sunat pun payah kadang-kadang. Cubaan nak puasa sunat. Lepas tu kadang-kadang orang nak payah nak buat puasa sunat pasal dengan cubaan yang standard lah, kenduri lah, jamuan lah. Akhirnya lingkup puasa sunat. Bukan Ramadan, puasa sunat tu lingkup habis. Ya. Akhirnya tahun bertukar tahun, bulan bertukar bulan, bertukar bulan. Umur bertambah. Akhirnya habis umur. Tak dan puasa sunat. Rugi tak? Rugi serugi-ruginya. Allah bagi masa peluang. Tengah PKP, duduk rumah. Tak terdaya nak puasa sunat. Macam-macam makanan ada. Mewah kita. Atau kadang-kadang kita kena renung. Ya, kita kadang tangguh puasa sunat. Ditangguh puasa sunat. Akhirnya kita ni habis umur. Semalam Tok Imam baca surah Sajadah Jumaat pagi subuh. Qul yatawaffakum malakul maut Aziz wukila bikum. Kita diekori oleh malakul maut. Tak sempat kita. Meraung yang amat sangat. Pasal apa? Kita diambil nyawa secara mengejut. Sebab tu kita diajar oleh Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, jauhkan kami daripada mati mengejut. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Minta kepada Allah Ta'ala, jangan bimbang, tak sempat nak buat apa. Minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya, bimbang. Tu. Bila buka puasa, kita gembira. Pasal apa? Kita lalui semua kesabaran, semua obstacle waktu nak menjalani puasa. Satu lagi kegembiraan ialah bila bertemu kepada pencipta kita, Allahu Akbar. Pasal apa? Kita ditunjukkan balasan kita waktu kita berpuasa. Balasan tu Allah saja tahu. Malaikat tak tahu. Allah saja yang tahu. Itu kena renung kita. Abu Laits meriwayatkan dengan sanad dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban dan bersabda, kita baca maksudnya terus. Hai semua manusia, telah tiba kepadamu bulan yang besar dan berkat, bulan yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya supaya berpuasa dengan bangun malam hanya sunat.
Maka siapa yang mengerjakan yang sunat dalam bulan itu, maka sama dengan orang yang mengerjakan fardu di bulan lain. Siapa yang mengerjakan yang fardu di bulan itu, bagaikan 70 fardu di bulan lain-lain. Dan ia bulan sabar, dan sedang sabar itu pahalanya adalah syurga. Dan ia sebagai bulan bantuan dan pertolongan, dan bulan ditambahkan padanya rezeki orang mukmin. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa mendapat pahala bagaikan memerdekakan budak dan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak semua orang mempunyai makanan untuk memberi buka puasa pada orang puasa." Jawab Nabi SAW, Allah memberi pahala itu bagi orang yang memberi buka puasa, walau seteguk susu, atau sebiji kurma, atau segelas air. Siapa yang mengenyangkan orang puasa, maka ia diampunkan dosa-dosanya, dan diberinya minum dari telaga Allah, iaitu minuman yang tidak akan haus sehingga dia masuk syurga. Ia mendapat seperti pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya sendiri sedikit pun. Ini bulan permulaannya rahmat dan pertengahannya pengampunan, akhirnya kebebasan dari neraka. Siapa yang meringankan terhadap hamba abdinya, maka Allah akan memerdekakan dari api neraka. Allah, kelebihan Ramadan. Ya, banyak poin sebenarnya. Banyak dia punya kelebihan, kehebatan, fadilatnya. Saya ulang balik perenggan ni. Ya, ceritakan oleh Rasulullah SAW. Apa Nabi kata? Waktu menyampaikan khutbah pada akhir bulan Sya'ban. Hai semua manusia, telah tiba kepadamu bulan yang besar dan berkat. Dah ingat? Ya, bulan Ramadan. Tak lama lagi kita ni, dalam 30 hari lebih. Bulan yang diwajibkan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya supaya berpuasa dengan bangun malam, mengerjakan yang sunat. Tu. Maka siapa yang mengerjakan yang sunat dalam bulan itu, sama dengan mengerjakan, pahalanya sama dengan mengerjakan fardu di bulan lain. Yang sunat jadi fardu, level dia, level pahala dia, level balasan daripada Allah Ta'ala. Yang sunat tu jadi fardu. Kemudian siapa yang mengerjakan yang fardu di bulan itu, bagaikan 70 fardu, 70 kali ganda fardu di bulan lain-lain. Allah, tuan. Apalagi berjemaah, apalagi di masjid ataupun di surau ataupun di musolla. Kemudian Nabi kata, bulan ini bulan sabar. Nak tengok level kesabaran kita waktu Ramadan ni macam mana. Dengan lapar, dengan haus, dengan panas. Tapi kita di Malaysia ni cukup lengkap, cukup mewah. Bila panas masuk dalam aircon, bila sejuk masuk tempat panas balik, bila panas boleh masuk tempat teduh. Nampak? Itu kena renung kita. Sebab sabar tu kadang-kadang kita tak terkena macam level di kawasan gurun, di lawan kawasan di Syria, di Rohingya macam mana. Tu. Sebab tu dipanggil bulan ini bulan sabar. Sedang sabar itu Nabi kata pahalanya adalah syurga. Pahala sabar tak ada lain ialah syurga. Ia sebagai bulan bantuan dan pertolongan. Bulan bantuan maksudnya bulan yang support kita daripada bulan-bulan lain. Bulan inilah yang akan mencorakkan kita ke mana sebenarnya. Bimbang kita ke neraka. Inilah minta. Inilah masa yang paling afdal, paling mustajab untuk kita minta dijauhkan daripada api neraka. Macam mana kita minta waktu lepas sembahyang tadi? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minta Allah jauhkan, bukan neraka.
Pintu tu kita minta, jauhkan pintu tu. Jangan lalulah tuan-tuan. Janganlah nak test ataupun nak rasa, janganlah, tak payahlah. 70 kali ganda. Ya. Minta segala bantuan dan pertolongan pada bulan Ramadan. Bulan ditambahkan padanya rezeki orang mukmin. Rezeki bertambah. Ni. Sebab tu orang meniaga waktu Ramadan pun bertambah-tambah. Tak pernah kita jumpa pun kuih, tak pernah kita jumpa pun nasi yang pelik-pelik desainnya. Waktu Ramadan lah. Tapi ingatlah, pada para peniaga, janganlah sampai tertinggal bulan Ramadan. Sampai hangus masa Ramadan tu pasal nak berniaga sangat. Takut itu Ramadan yang terakhir. Bimbang Ramadan ini yang terakhir. Berpada-padalah. Tak kira niaga tak masalah, tapi berpada-pada. Jangan sampai kita tak khatam Quran, tak baca Quran langsung, penat sangat buat niaga, penat sangat bekerja. Hilang keberkatan Ramadan tentu. Bukan sekali, dah tiap-tiap tahun. Dengar saja bulan Ramadan, terkejar-kejar kita nak bisnes, berniaga, hebat. Betul, untungnya berpuluh-puluh ribu, beratus ribu pun ada saya dengar. Yang meniaga kain berjuta boleh dapat keuntungan. Tapi ingat, jangan sampai tergadai maghrib, berbuka di tengah-tengah kedai. Tak cek pun kadang-kadang buka puasa. Tu buat puasa tu kan kadang jaga cek waktu sahur, waktu berbuka. Habis sampai hangus waktu maghrib, makan sesedap-sedapnya depan restoran. Terlupa maghrib, siap qada lagi. Berlaku. Ini kena renung kita. Kena ingat, waktu maghrib afdalnya 15 minit yang awal tu. Pendek sangat masa dia. Tu, bukalah berpada sikit. Kena ambil iktibar lah. Kita kena ambil iktibar. Benda-benda yang lalu kita ambil iktibar. Kita berpada-pada atau berhati-hati. Ramadan yang akan datang ni, tolong cakna sikit. Lepas tu waktu buka tu bukan cek. Kita di sini, waktu di Kuala Lumpur, di Selangor, di Perak, di Bota, di Sri Skandar, di Johor, di Singapura, semuanya berlainan geografi. Jangan main suka-suka terus buka puasa. Kita dah dikira dah ada bab, mengira bab waktu berbuka, semua dah ada dah. Tolong cek, jangan suka hati tengok TV azannya, dia azannya terus buka puasa. Kena cek, jangan langsung terus azan ni, kita tak tahu kita duduk mana. Tolong, kita duduk Bota, kita buka puasa ikut TV Astro, Oasis. Kita duduk azan tu di Kuala Lumpur, dia duduk Bota. Kan pelik. Tu batal. Walaupun seminit, walaupun setengah minit. Kalau dah bukan waktunya, confirm batal. Tu. Saya tak boleh lupa Tuan Guru Datuk Ismail Kamus cerita dulu waktu dia berbuka puasa di masjid yang berhampiran dengan Istana Selangor. Waktu zaman dulu berbuka puasa tunggu bunyi meriam. Dulu nak buka puasa tunggu bunyi meriam. Bila berdentu bunyi meriam tu, confirm baru dia masuk waktu berbuka. Dulu punya bunyi kentong, bunyi meriam. Satu hari tu bukan bunyi meriam istana, rupanya meriam buluh budak-budak main. Berdentum, kuatnya bunyi, sama level dengan meriam istana. Habis satu masjid buka puasa, batal. Awal sangat buka, tengah-tengah buka baru ada bunyi meriam istana. Allah SWT, itu benda yang lawak kata tukang dulu, time guru tu. Tu tak jaga masa. Maksudnya kita nak buka puasa, tolong hati-hati. Penat kita puasa, tiba-tiba kita batalkan puasa. Antaranya tu. Boleh cerita detail lagi bab puasa ni, banyak lagi cerita. Kemudian tak habis lagi perenggan ni. Sabar sudah, kemudian mendapat pahala,
Ya, siapa mendapat rezeki yang lebih, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa mendapat pahala bagaikan memerdekakan budak ataupun hamba, menjadikan pengampunan bagi dosanya. Aduh. Cari jalan untuk kita bagi orang buka puasa. Ni zaman PKP, ramainya manusia, ramai yang gelandangan, ramai yang miskin, ramai yang fakir, ramai yang tak bekerja untuk berbuka ni kadang-kadang tak ada makanan. Ramai lagi tuan-tuan di Malaysia. Carilah. Carilah. Inilah peluang untuk mencari pahala. Tak payah tunggu Ramadan ni, tengah rejak ni pun ramai lagi orang tak makan. Ramai lagi yang tak bekerja, ramai lagi yang terlolong-lolong tengah cari pekerjaan, tengah cari rezeki. Jom kita bantu. Latih waktu Rejab, kita masuk Syaban, kita teruskan. Masuk Ramadan, kita full swing 100%. Jangan dipikirkan hari raya. Kata ulama, jangan fikir hari raya. Pasal apa? Hari raya tu, kalau buka kitab Al-Jawhar Al-Mahub, cerita hari raya ni mengingatkan kita macam mana berlakunya kiamat besok. Sebenarnya raya, waktu kiamat tu besok berlaku, macam itulah hari raya besok. Contohnya bila hari raya berdentum, meriam, mercun, kiamat berdentum, letupan perut bumi, letupan planet, letupan bintang-bintang besok. Contoh. Kita hari raya seronok, terlupa. Kena satu hari kita akan cerita bab kelebihan hari raya tu. Ada cerita dia sebenarnya. Apa yang sepatutnya kita buat malam Ramadan, malam Ramadan yang akhir tu macam mana, malam raya macam mana. Ada kelebihan dia. Yang ramai orang tidak mengetahui. Pasal apa? Tidak mau ambil tahu. Kemudian diampunkan dosanya. Sahabat berkata, Ya Rasulullah, tidak semua orang mempunyai makanan untuk beri buka puasa. Jawab Nabi SAW, semua orang tak boleh bagi makanan. Pasal dia pun miskin juga. Tengah PKP masih miskin, tak bekerja. Macam mana nak bagi makanan pada orang yang berpuasa? Nabi SAW bersabda, Allah memberi pahala itu bagi orang yang memberi buka puasa seteguk susu, atas sebiji kurma, atas segelas air. Siapa yang mengenyangkan orang puasa, maka diampunkan dosa-dosanya dan berinya minum telaga Allah, telagaku, minuman yang tidak akan haus sehingga masuk surga. Tak ada duit pun, tak ada benda pun, kita hidangkan seteguk air tu pun tunggu besok di akhirat. Apa balasannya? Kita takkan haus. Allah hidangkan kita telaga yang terbaik besok di akhirat. Besok di akhirat haus tuan-tuan, panas sepanas-panasnya. Bila kita memberi air sedikit untuk buka puasa orang yang berpuasa, kita dapat ganjaran yang hebat. Takkan haus di akhirat besok. Dan hebatnya lagi, pahala pun hebat. Kemudian orang yang puasa, kita mendapat seperti pahalanya orang yang puasa. Orang yang puasa tadi, yang lapar tadi, yang kita hidangkan tu, pahalanya kita pun dapat, tanpa mengurangi pahalanya sendiri sedikit pun. Tak dikurangkan pahala tersebut. Dan ini bulan permulaannya rahmat. Itu puasa Ramadan ni dibagi 3 bahagian. Bahagian pertama, 10 yang pertama dipanggil rahmat, dipanggil rahmat, kasihnya Allah. Pertengahan Ramadan, 10 yang kedua dipanggil bulan malam yang pengampunan, hari yang pengampunan. Akhirnya 10 yang akhir tu dipanggil kebebasan dari neraka. Itu 3 peringkat kita lalui dalam bulan Ramadan. Pertama, permulaan 10 yang pertama dipanggil rahmat. 10 yang kedua dipanggil pengampunan. Dan hujung Ramadan 10 yang akhir tu dipanggil dibebaskan kita daripada neraka. Siapa yang meringankan terhadap hamba abdinya, maka Allah akan memerdekakannya. Siapa yang ada hamba, zaman dulu ada orang hamba, dibebaskan pula ataupun diringankan pekerjaan hamba abdinya. Allah memerdekakan dia. Merdeka siapa? Merdeka Tuhan punya hamba tu daripada neraka, api neraka. Allah, tuan. Itu antara kelebihan ataupun bulan Ramadan yang ceritakan oleh Rasulullah SAW.
Sikit lagi, satu perenggan lagi, ya. Boleh, ya, cuti hari ni. Abu Laits meriwayatkan dengan sanad ayahnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, tiada seorang hamba yang puasa Ramadan dengan tenang diam, selalu berzikir dan melaksanakan yang halal dan meninggalkan yang haram, dan tidak berbuat kekejian, melainkan ia akan keluar dari bulan Ramadan sudah diampunkan semua dosa-dosanya. Dibangunkan untuk tasbih dan tahlil sebuah rumah di syurga dari zamrud yang hijau. Di dalamnya ada yakut dan merah. Yakut yang merah, di dalam yakut itu ada khemah dari permata dan berlubang, dan di dalamnya ada bidadari yang memakai 2 gelang emas bertaburan yakut merah yang dapat menerangi bumi semuanya. Allahumma. Ini kelebihan lagi, iaitu hamba yang puasa Ramadan dengan tenang, diam, selalu berzikir, melaksanakan yang halal, meninggalkan yang haram, dan tidak berbuat kekejian, melainkan dia akan keluar daripada bulan Ramadan sudah diampunkannya semua dosa-dosanya. Ni complete set, ya. Orang yang puasa dipanggil hamba yang berpuasa Ramadan. Satu, perangai dia tenang dan diam. Apa pun berlaku, dia tetap tenang dan diam. Tidak marah, tidak bising, tidak membebel. Dia diam dan bertenang. Dan selalu berzikir, non-stop zikir. Baca apa yang ada, terus non-stop. Laksanakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Buat serbaik bab yang halal. Bab haram, berhenti terus. Kata Tok Guru Ni Aziz, gostan terus. Kemudian, dan tidak berbuat kekejian. Bab maksiat, ditinggal terus. Dan bila habis Ramadan, diampunkan semua dosa-dosanya. Allah, itu kena renung kita. Dan balasannya dahsyatlah, dengan syurga, dengan zamrud yang hijau, dengan yakut dan macam-macam. Ada pula bidadari. Itu hebat. InsyaAllah, ya. Kemudian panjang lagi dah, ya, dah masuk. Takat tukut pagi ni untuk Ramadan kita sambung kelebihan Ramadan, ya. Panjang lagi sebenarnya tuan Ramadan ni, kelebihan dia. Siapa yang ada kitab baru ni boleh baca lagi, panjang sampai muka surat 379. Tak cukup sejam tuan-tuan. Takkan ikut. Mudah-mudahan pagi ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Mana yang terbaik, semuanya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, saya minta ampun, maaf, pasal ada kekurang sikit bila buat live streaming ni, macam-macam gangguan itu, internet tak stabil lah, macam-macam kan keadaan zon kita. Mana yang terbaik, semuanya daripada Allah Ta'ala. Ucapan ribuan terima kasih pada surau At-Tayyibah, ya, surau yang baca kitab Tanbihul Ghafilin yang masih di depan lagi, iaitu dah juzuk kedua, jilid kedua dah, surau At-Tayyibah. Kita teruskan, nanti harap-harap bulan depan kita dapat kuliah offline, insyaAllah, ya, masuk bulan Syaban kita dapat offline maksudnya. Kita berjemaah di surau dan terus ke bulan Ramadan, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri bina wa qtiha wa lina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bi zil wajjabar wa tasamna bi ma'la qad khallazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirladzi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa lirrasulin. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa bifadlan man siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawassalna bizil wajjabar wa tasamna bimulakul khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi petang ini di surau di masjid online Masjid Al-Faizin Kepong insyaallah. Desa Jaya Kepong. Assalamualaikum.